Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu ancaman perlanunan sebelum pembentukan Malaysia episod 2. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Aktiviti perlanunan di Borneo Utara juga sebenarnya dikaitkan dengan amalan pemilikan hamba dalam kalangan masyarakat Borneo ketika itu. Lebih jelas lagi, tindakan berunsur keganasan seperti perlanunan, rompakan, jarahan dan penculikan ini dikaitkan dengan pemilikan hamba dalam kalangan masyarakat Sulu dan Brunei. Amalan pemilikan hamba dilakukan melalui aktiviti pemburuan hamba semenjak abad ke-15 lagi. Mereka yang diculik oleh lanun akan dijadikan komoditi dagangan kepada para pembesar dan dijadikan hamba. Aktiviti perdagangan hamba ini berpusat di Pulau Gaya dan Tunku di daerah Lahad Datu. Malah, Sabah atau Borneo Utara merupakan kawasan pembekal utama bagi hamba ketika itu. Kebanyakan mereka yang ditangkap dan dijadikan hamba merupakan mereka yang bukan sesuku dengan lanun seperti Bugis, Banjar, Visaya dan lain-lain. Kegiatan perhambaan ini merupakan pengaruh daripada Kesultanan Sulu yang melihat hamba sebagai elemen yang penting dalam perkembangan politik dan ekonomi kesultanan. Bukan sahaja dijadikan orang suruhan, hamba juga dijadikan buruh yang ditugaskan untuk mengumpulkan hasil hutan dan hasil laut, membantu di dalam pelayaran dan perdagangan. Oleh itu, hamba dilihat sebagai lambang kepada kuasa dan pengaruh seseorang datu di dalam struktur sosial Kesultanan Sulu. Lebih serius lagi, golongan hamba ini turut menganggap pekerjaan sebagai hamba lebih mudah dan menjamin kehidupan mereka. Hal ini dirumitkan lagi apabila penduduk hamba di Borneo Utara menganggap pekerjaan bergaji lebih hina daripada menjadi seorang hamba. Pada ketika itu, wujud percanggahan persepsi di antara penduduk Borneo dengan masyarakat Eropah terhadap amalan perhambaan. Bagi penduduk Borneo, amalan perhambaan merupakan sistem dan stratifikasi sosial yang sebati di dalam kehidupan mereka. Namun, hal ini sebaliknya bagi masyarakat Eropah yang menganggap amalan perhambaan merupakan amalan masyarakat yang tidak bertamadun. Menyedari bahawa amalan perhambaan berkait rapat dengan amalan perlanunan, kerajaan British kemudiannya mengusulkan penghapusan amalan perhambaan di Borneo Utara. Sebagai syarat pemberian Royal Charter Sedent kepada British North Borneo Company, BNBC. Menurut Royal Charter Sedent, dalam perjanjian pemberian piagam nombor 7, the company shall to the best of its power discourage, and as far as may be practicable, abolish by degrees, any system of domestic servitude existing among the tribes of the coast or interior of Borneo, and no foreigner, whether European, Chinese or other, shall be allowed to own slaves of any kind in the company's territories. SSA, British North Borneo Charter No. 7. Keseriusan kuasa Eropah menghapuskan aktiviti perlanunan di Kepulauan Borneo membawa kepada serangan tentera laut British ke atas Teluk Marudu, yang menjadi kubu kuat lanun pada tahun 1845, dan kerajaan Sepanyol turut menyerang penempatan Balangini di selatan Filipina pada 1848. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh kuasa Eropah ini menyebabkan banyak kematian, kemusnahan penempatan, tanaman dan memaksa suku Balangini melarikan diri ke pulau-pulau sekitar. Walaupun penempatan mereka telah dimusnahkan dan suku Balangini mengalami diaspora, namun kerajaan Sepanyol terus memburu suku Balangini ini dengan menghantar tentera Sepanyol menyerang Buku Tua dan Pulau Tongkil. Pada tahun 1851, tentera Sepanyol memusnahkan Bandar Jolo dan Kesultanan Sulu. Selepas 2 dekad, 1878, kerajaan Sepanyol menubuhkan kubu di Jolo, selatan Filipina yang dikenali sebagai Princesa de Asturias en Tor de la Reina. Selepas itu, mereka mula mengawal pergerakan kapal laut dengan memusnahkan semua kapal layar milik penduduk tempatan. Dengan ini, aktiviti pemburuan lanun dan pelanunan suku Balangini menjadi kurang aktif buat sementara.
Walaupun British North Borneo Chartered Company, BNBCC, menjadi kerajaan sah yang mentadbir Borneo Utara menjelang 1881, namun BNBCC tidak dapat menghapuskan ancaman lanun di perairan Borneo Utara kepada Angkasifa, kerana aktiviti ini terus wujud sehingga penghujung abad ke-19. Hal ini kerana BNBCC juga berhadapan dengan masalah kelemahan pentadbiran dan kewangan. Hanya selepas penyerahan Filipina kepada Amerika Syarikat oleh Sepanyol pada 1898, barulah aktiviti pelanunan ini dilihat mencatatkan penurunan yang mendadak. Penguasaan Amerika Syarikat di Filipina membawa pelbagai usaha dalam membasmi aktiviti pelanunan, khususnya rondaan anti-lanun dan kempen mewujudkan keamanan. Hasilnya sebanyak 7,000 laras senapang dirampas di selatan Filipina, dan kawasan tersebut juga diletakkan di bawah pengawasan pasukan polis pada tahun 1901. Semenjak itu, aktiviti pelanunan oleh penduduk di selatan Filipina dapat dikawal, sekaligus mewujudkan suasana yang lebih selamat di perairan sekitar khasnya di Borneo Utara. Keadaan ini terus kekal sehinggalah tercetusnya Perang Dunia Kedua pada 1941. Selepas Perang Dunia Kedua dan setelah Filipina mendapat kemerdekaan pada tahun 1946, pengawasan di selatan Filipina menjadi longgar dan ia memberi peluang kepada kumpulan lanun kembali kepada aktiviti pelanunan. Pada masa yang sama, mereka juga memiliki senjata dan kapal yang lebih canggih, yang merupakan tinggalan daripada kuasa Amerika. Menjelang 1949, kerajaan British di Borneo Utara menahan 33 orang lanun yang kemudiannya semua mereka dijatuhkan hukuman penjara antara 5 ke 7 tahun. Perkara ini dimaklumkan dalam sebuah surat yang dihantar oleh pegawai British di Manila kepada kerajaan di London. Pada masa yang sama, surat ini juga menyuarakan kebimbangan mengenai ancaman pelanunan yang dilakukan oleh penduduk di selatan Filipina, atau digelar sebagai penduduk Moro, yang menjadikan kegiatan pelanunan sebagai jalan pintas dan dijadikan sumber pendapatan. Setelah Amerika Syarikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Menurut kandungan surat tersebut, amalan pelanunan dijelaskan sebagai menjadi sebahagian dalam kehidupan penduduk Sulu. Inisiatif penubuhan pasukan konstabulari dalam kalangan penduduk Filipina sedikit sebanyak membantu memperbaiki suasana di wilayah Sulu sehingga menjelang Perang Dunia Kedua. Piracy was the traditional means of livelihood of the Sulu Moros in the 19th century. With the advent of the Americans in the Philippines at the end of the century, conditions improved considerably. A group of American officers organized the Philippine Constabulary, which was very successful in maintaining law and order in Sulu up to the outbreak of war with Japan. But now the American officers are gone, and the Philippine authorities have not hitherto shown themselves capable of maintaining the constabulary at its old standards. The result among the Moros is, I fear, that they are reverting to type and are again finding in piracy and smuggling an easy way of making a living. FO 371/84337. British Legation in Manila to the Minister of State for Foreign Affairs, July 24, 1950. Serangan demi serangan daripada lanun yang datang dari selatan Filipina ini meningkatkan kebimbangan kerajaan British di Borneo Utara terhadap ancaman pelanunan. Oleh itu, sebagai langkah tindak balas, satu pasukan polis marin ditubuhkan dalam membanteras serangan lanun ini. Sepanjang 1954 sehingga 1958, pasukan polis marin ini berjaya mengawal serangan lanun di Borneo Utara. Dalam pada itu, penduduk di selatan Filipina juga mula terlibat dengan aktiviti barter trade. Komoditi yang sering dijadikan sebagai tukaran adalah kopra, isi kelapa yang telah dikeringkan dari Filipina atau Indonesia, untuk digantikan dengan barang keperluan asas di Borneo Utara seperti makanan, rokok dan pakaian. Walaupun dagangan tukar barang ini sebenarnya berjalan secara tidak sah, khususnya komoditi yang tidak dibenarkan sebagai barang dagangan, namun
kerajaan juga tidak mampu menghentikan aktiviti barter trade ketika itu. Sementara itu, kerajaan Filipina berhadapan dengan masalah sistem barter trade yang membawa kepada kerugian ekonomi. Menjelang 1959, Presiden Carlos Garcia memperkenalkan pengharaman ekspor kopra ke Borneo Utara, sekaligus menggantung sistem barter trade. Kerajaan British di Borneo Utara bimbang terhadap kesan dasar kerajaan Filipina kerana dasar pengharaman ekspor kopra ini membawa kepada peningkatan aktiviti serangan lanun ke atas kapal-kapal dagang. Menjelang 1959, kegiatan pelanunan ini semakin rancak sehingga memaksa kerajaan British meminta bantuan daripada tentera laut British. Hasilnya, sepanjang November 1958 sehingga Oktober 1959, sebanyak 54 serangan lanun berjaya dipatahkan, yang kebanyakannya berlaku di perairan pantai timur, Tawau. Walau bagaimanapun, angka yang dicatatkan ini mungkin dilihat lebih rendah jika dibandingkan dengan serangan sebenar yang berlaku, disebabkan keengganan penduduk setempat membuat laporan kepada pihak kerajaan. Majoriti serangan yang dilakukan ini berlaku di antara bulan Mei dan Ogos 1959, yang juga dipengaruhi oleh keadaan monsun di perairan Sulu. Serangan juga kerap dilakukan di kawasan pantai timur Borneo Utara dan berhampiran dengan Pulau Siamil. Kumpulan lanun ini menggunakan bot kumpit dan lengkap bersenjata, seperti senapang, pistol dan bom buatan. Kebanyakan mangsa serangan lanun ini terdiri daripada kapal dagang dan kargo daripada Sulawesi, yang melalui Laut Celebes menuju ke Tawau. Kebanyakan mereka juga terlibat dengan aktiviti barter trade di wilayah sekitar, khususnya Filipina, Indonesia dan Borneo Utara. Serangan terus rancak dan mencecah 97 kali serangan pada tahun 1961. Pada tahun 1962, berlaku penurunan angka serangan lanun, iaitu 39 serangan, dan daripada 39 serangan tersebut, sebanyak 20 serangan dicatatkan melibatkan serangan bersenjata. Serangan yang berlaku ini menjadi titik mula kepada memperlihatkan bahawa serangan lanun ini tidak lagi terikat kepada serangan maritim. Sebaiknya sudah mula beralih ke kawasan daratan. Pelbagai usaha dilakukan dalam menghalang serangan lanun ini. Antaranya adalah usaha kerajaan British di Borneo Utara meningkatkan rondaan pantai, membina menara tinjau, pembinaan pelabuhan di kawasan terbuka, memperbaiki radio telekomunikasi antara penempatan terpencil dan pondok polis. Selain itu, kubu tentera juga disediakan dan meningkatkan bilangan rondaan tentera laut. Namun, walaupun semua langkah ini telah dilakukan oleh kerajaan British di Borneo Utara, ia tetap tidak mampu menghapuskan ancaman lanun ini sehinggalah Borneo Utara diberikan kemerdekaan pada tahun 1963. Dan membentuk Malaysia pada 16 September 1963.